Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan untuk kita sama-sama hadir ke surau ni untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit keluangan waktu kepada kita untuk kita sama-sama duduk lepas maghrib, sama-sama kita mendengar ayat-ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan para ulama. Moga-moga dengan demikian hati kita ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan demikian akhlak, perangai, tingkah laku kita semakin baik, amal ibadat kita semakin sempurna, dan kita menjadi insan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita di dalam tajuk ilmu al-qiraat. Dan ini merupakan kita punya kuliah yang terakhir lah sebelum bulan Ramadan. Lagi beberapa hari je lagi, 2-3 hari lagi kita nak masuk Ramadan. Bila sebut Ramadan ni bulan Syahrul Quran, bulan di mana Quran itu diturunkan segala-galanya lah lebih. Jadi kita masing-masing lah tanam azam dalam diri kita. Moga-moga Ramadan pada kali ini dapat kita buat sedikit turning point lah, menjadikan Ramadan pada kali ini sebagai turning point untuk kita jadilah lebih baik kan. Kadang-kadang kita ni nak berubah, niat dalam hati tu untuk jadi baik, tapi tak tahu bila nak berubah. Cerita baik, cerita Nabi, cerita para sahabat, cerita orang soleh gitu gini, cerita banyak macam-macam cerita dah kita dengar. Yang tu gini, yang ni ujian gini-gini. Yang kitanya macam mana? Tu kan. Yang kitanya bila berubah, kitanya tak berubah. Cerita orang lebih gini, oh ini hebat gini, ini hebat gini, cerita masya-Allah. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengar cerita tu. Ni balik, kita balik pada masjid surau, macam tu juga kan. Kitanya tak berubah kan. Dengar macam-macam lah kan. Jadi bila datangnya Ramadan ni bolehlah sebagai satu turning point lah, tempat yang baik untuk kita buat perubahan dalam diri kita. Sama ada sudut amalan, sama ada sudut tingkah laku, akhlak. Sebab bila Ramadan ni dia satu sebulan, bukan sehari, satu madrasah yang Allah Subhanahu wa taala taklifkan kepada kita. Kita nak ubah, contohlah dulu kita tak biasa baca Quran. Bila Ramadan confirm lah kita akan ada tadarus kan. Yang kat masjid, yang kat surau tu confirm lah ada. Cuba kita plan satu benda yang baru. Contohlah kat rumah sebelum tidur malam kan, duduk dengan anak, duduk dengan isteri kan, sekali baca seorang satu muka tiap-tiap hari sebelum tidur. Contoh. Ataupun sebelum tidur malam duduk buka kitab Riyadhus Salihin ke apa-apa terjemahan, baca 1-2 hadis, jadikan amalan start Ramadan. Kita jadikan Ramadan ni sebagai satu turning point lah untuk kita ubah ke arah lebih baik. Dia tak perlu untuk kita berubah benda yang nak jadi amalan ni, dia tak boleh benda besar-besar sangat. Kita tak mampu buat. Kita ni jenis lemah kan. Jadi kita kena buat benda kecil je. Kecil, simple, dan kita boleh maintain. Maksudnya habis Ramadan, lepas Syawal tu kita boleh teruskan lagi kan. So ikut kemampuan masing-masing lah.
Yang penting ada sesuatu yang boleh kita ubah. Maksud turning point tu. Jadi Ramadan tu dia akan jadi satu tempat untuk kita mengubah diri kita daripada setahun ke setahun, setahun ke setahun. Jadi amalan kita semakin bertambah kan. Sama ada solatnya ke qiyamnya kan. Sama ada solat duhanya, solat sunat qabliyah ba'diyah, solat sunat rawatib. Jadikan Ramadan tu sebagai turning point dan kita mintalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah memberikan kita sama-sama kekuatan ya. Jadi okey ya, untuk malam ni kita sambung pengajian qiraat kita. Seperti biasa kita kena ingat balik ilmu qiraat ni. Jangan lupa balik ilmu qiraat. Dia ilmu qiraat ni ilmu bacaan Al-Quran. Apabila disebutkan ilmu qiraat, qiraat ini biasanya dia akan merujuk kepada ada yang disebut sebagai qiraat 10 yang besar, ada disebut sebagai 10 yang kecil kan. Ingat balik orang kata qiraat 10 tu kan, ada qiraat 7, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil ni, qiraat ini bila sebut qiraat ni dia ada 7, ada 10. Kalau 10 yang besar, maksudnya dia merujuk kepada tariq yang namanya tariq tayyibah. Kalau yang kecil ni, dia akan pecah kepada 2. Dia ada disebut sebagai 7, qiraat 7. 7 ni dipanggil syatibi. Kalau 3, dia panggil durrah. So 7 campur 3 jadi 10 yang kecil. Ada 10 yang besar. Apa beza dia? Kalau yang kecil ni dari sudut sanad dia, sanad periwayatan. Yang ni sanad dia satu je. Satu, anak murid dia satu, seorang turun kan. Ni sanad lah. Orang ni ambil pada orang ni, orang ini ambil pada orang ini, orang ini ambil pada orang ini, orang ini ambil pada orang ini. Yang dikatakan qiraat 10 yang kecil, ataupun 7 yang kecil, ataupun 3 yang kecil. Okey. Kalau ini dikatakan qiraat 10 yang besar ni, dia sanad dia banyak, dia sudut periwayatan dia. Kalau ini satu, seorang, mungkin sini 2, sini 2, boleh jadi sini 2 lagi, sebenarnya sini boleh 2 lagi. Dia turun kepada orang yang ketiga, sini 3, sini 3, sini 3. Yang ni pun sama juga. Maka dia turun banyak, menyebabkan wajah bacaan dia tu jadi banyak. Qiraat kecil kata, qiraat besar. Dan disebut qiraat ni dia akan ada 10 imam. Yang pertama Imam Nafi', yang kedua Imam Ibnu Katsir, yang ketiga Imam Abu Amru Al-Basri, yang keempat Imam Ibnu Amir, yang kelima Imam Asim, yang keenam Imam Hamzah, yang ketujuh Imam Al-Kisai, yang ke-8 Imam Abu Ja'far, yang ke-9 Imam Ya'qub, dan yang ke-10 Imam Khalaf Al-Bazzar. 10 orang imam. Setiap satu imam ni, imam qiraat ni, sama ada dia ni merujuk kepada yang kecil ataupun yang besar. Yang kecil ataupun yang besar, sama je orang dia. Dan setiap satu imam ni ada 2 periwayat dia. Maksudnya seorang imam ni semua, setiap imam tu ada 2 yang meriwayatkan daripada imam itu, meriwayatkan bacaan daripada imam dia. Kalau Nafi' ni, dia ada 2 orang imam perawi dia. Ada namanya Qalun, ada namanya Warsh. Ibnu Katsir ni 2 orang juga perawi dia, Bazi dan juga Kumbul. Tadi Maghrib tadi saya baca dengan riwayat Al-Bazi. Maghrib tadilah. Okey. Kalau Abu Amru ni, dia ada 2 orang perawi dia, As-Susi dengan Ad-Duri. Okey. Ibnu Amir ni ada 2 orang juga periwayat dia, Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Yang kelima ni Asim ni biasa, 2 orang periwayat dia,
Hafs, ini bacaan kita yang biasalah, Hafs. Dan juga Syu'bah, 2 orang. Yang keenam, Imam Hamzah ni 2 orang riwayat dia, Khalaf dan juga Khalad. Yang ketujuh, Al-Kisai ni 2 orang riwayat dia, Abul Haris dan juga Ad-Duri. Yang ke-8 ini Abu Ja'far, 2 orang juga riwayat dia, Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammas. Yang ke-9 Ya'qub, 2 orang perawi dia, Rauh dan juga Ruwais. Yang ke-10 Khalaf Ashir, Khalaf Bazar, 2 orang perawi dia, Idris dan juga Ishaq. Itulah 10 orang imam. Setiap imam tu ada 2 orang perawi. Ada yang dinama qiraat 10 besar, ada nama 10 kecil. Kalau 10 besar tu merujuk kepada Tayyibah, tarik Tayyibah, jalan lah. Ni macam mazhab Tayyibah. Kalau 10 yang kecil tu dia merujuk kepada Syatibi. Ada merujuk kepada yang 3 namanya Durrah. Ni tarik lah, jalan-jalan dia. Dan beza antara besar dan kecil adalah dari sudut riwayat dia. Dia punya sanad, bentuk bacaan itu lah, lagi banyak wajah bacaan. Yang ni asas lah apabila kita menyebut bentuk-bentuk bacaan. Okey. Kita pergi kepada slide kita. So kita berakhir pada slide 80 pada 20 hari bulan 2. 20 bulan 2 yang lalu, sebulan yang lalu. Bulan 2 dan bulan 3 ni hari dia sama. Hari ni pun 20 juga, 20 hari bulan 3. Dia sama. Dia masuk hari tu. Untuk bacaan kita dah ambil surah Al-Fatihah. Surah Fatihah tu semua riwayat yang mutawatir kita baca. Yang tadi namanya qiraat 10 besar, 10 kecil, semua kita dah baca. Kemudian kita dah belajar dengan bacaan yang syazah, syarat-syarat bacaan. Kemudian kita pergi kepada tempat-tempat wakaf. Itu kuliah kita yang lalu. Kita bincang tentang wakaf. Jenis-jenis tanda wakaf, fawasil ni. Cara dia berhenti, cara dia potong kan. Kemudian mushaf berbeza tanda wakaf, bentuk riwayat saya terangkan minggu lepas, dan kita berakhir dekat sini lah. Slide ini dia membicarakan tentang tempat wakaf. Ada yang wakaf pada ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim yang pertama ni, ada yang berhenti kan dekat situ. Dan juga ada yang tak kira bismillahirrahmanirrahim. Itu kuliah kita yang lalu. Okey, kita masuk yang ni dia tunjukkan pada surah Al-Fatihah. Sambungnya. So kalau surah Al-Fatihah dalam ilmu fawasil, maksudnya ilmu mengira tempat-tempat wakaf ni, yang disebut bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama ni. Ini ayat yang pertama. Oh, ya besar pen dia. Ayat yang pertama ni hanya yang maki je. Maki dan juga kufi. Ini kita punya imam lah kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia orang Mekah. So dia berhenti dekat bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang Kufah ni bacaan Quran kita. Yang kita baca dia memang bacaan Quran kufi. Tanda wakaf tu diikut ulama-ulama sebelah Kufah. Sebab itu kita akan tengok pada bismillahirrahmanirrahim ada nombor 1 kan. Kalau selain itu, kalau ulama dekat Madinah, ulama dekat Basrah, ulama kat Syam, dia orang ni akan tanda wakaf dia siratal ladzina an'amta alaihim, kat situ nombor 6. Alright. Okey, habis. Itu maksudnya ra'sul ayah, dekat wakaf ujung-ujung ayat. Okey. Saya tak ni budak besar tu. Okey. Dan dalam tanda-tanda wakaf ini, dia adalah ulama-ulama dia. Ada nama ulama dia Al-Makki yang saya sebutkan ni. Ada namanya Madani, orang Madinah. Maksudnya bila berkembangnya ilmu qiraat, ilmu bacaan-bacaan Quran, yang ada ulama setiap negara Islam, semua disiplin ilmu yang berkaitan dengan bacaan Quran ini, dia ada ulama-ulama dia. Macam ni kita bahaskan, maksudnya ulama dari sudut nak letak tanda-tanda wakaf. Kalau yang qiraat itu baca wajah-wajah bacaan kan, itu jenis baca. Tetapi dari sudut nak letak tanda-tanda wakaf pun ada juga ulama-ulama dia.
Ada nama dia ulama Maki ni, ulama-ulama Mekah. Mekah ni imam yang kedua, Imam Ibnu Kathir. Tu orang Mekah. Kalau Madinah ni imam yang pertama, Imam Nafi'. Ini imam yang kedua, Ibnu Kathir. Kalau Madani ni Madinah ni dialah Imam Nafi', imam yang pertama, dan juga imam yang ke-8 Abu Ja'far. Madinah. Kalau Syam Asyami, orang Syam ni Imam Ibnu Amir. Abdullah bin Amir, imam yang keempat. Kufi, Basri. Kalau Basrah, Imam Abu Amru Al-Basri, imam yang ketiga. Kalau Kufah ni dia ada 3. Imam yang kelima, keenam, ketujuh daripada Kufah. Tu. Adalah nama-nama. Ini dari sudut pengiraan tanda-tanda wakaf, jenis dia. Okey, habis tentang wakaf dekat ujung ayat. Sekarang ni kita nak belajar pula, malam ni kita akan nak masuk jenis wakaf dekat tengah ayat. Masih surah Fatihah lagi. Kita tak habis surah Fatihah. Kita nak bincangkan wakaf dekat tengah ayat. Wakaf tengah ayat. Tengah-tengah perkataan-perkataan dalam ayat tu. Macam mana cara wakaf sebenarnya? Boleh tak kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Contohnya Bismillah, wakaf kat situ. Bismillahirrahman. Boleh berhenti tak? Alhamdulillah Rabbil alamin. Ataupun Alhamdulillahirab. Boleh tak? Kan? Ni. Ada satu disiplin ilmu pula lagi. Ulama' dia bincang. Tadi namanya ilmu fawasil. Wakaf yang bulat ujung ayat tu kan. Itu fawasil. Yang ni kita bincang tentang wakaf dekat tengah-tengah ayat ni. Kat sini satu. Dia jadi satu juga disiplin ilmu. Satu disiplin ilmu nak bahaskan kat mana kita nak wakaf. Adakah Nabi boleh berhenti wakaf kat situ ataupun tak ada, ataupun siapa sebenarnya wakaf dekat situ. Maka jenis, kalau tadi yang wakaf yang dekat ujung ayat ni macam ni kan. Okey, saya ambil contoh ni. Ini masaf kita yang biasalah. Kalau yang jenis wakaf sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni, wakaf-wakaf jenis macam ini dekat ujung ayat, yang ni wakaf yang memang ada sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu, dia ada berapa aspek kita sebut. Memang ada sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia jadi satu disiplin ilmu. Ulama' dia kira dengan jari. Tapi sekarang ni yang kita nak bincang ni jenis wakaf satu-satu perkataan. Nafas tak cukup, macam mana bentuk ni. Okey, kita tengok surah Fatihah. Bila lahirnya ulama' qiraat, ulama' wakaf-wakaf ni, dia buat pula satu kitab bincangkan macam mana kalau orang ni dia berhenti pada setiap satu-satu perkataan. Lahir ulama'-ulama' yang melihat dari sudut apa dia tengok? Dari sudut bahasa Arab dia, nahu dia, dari sudut makna dia, adakah tergantung ataupun jelas, boleh ataupun tidak boleh. Kita tengok salah satu karya yang orang rujuk sampai hari ini dalam bidang ilmu wakaf dan juga ibtidak, macam mana nak berhenti, nak mula ayat balik, ialah satu kitab namanya Ilal Al-Wuquf. Ilal Al-Wuquf. Ilal Al-Wuquf. Nama kitab lah, kitab Arab. Karya ulama' dia, nama dia Sajawandi. Jadi saya terlibat dengan KDN untuk Malaysia lah. Kita nak tanda pada Quran KDN tu, nak letak tanda-tanda wakaf tu. Jadi antara yang kita rujuknya ialah Sajawandi ni, Ilal Al-Wuquf. Orang pakai, bila sebut Sajawandi tu orang macam okey. Kalau tuan-tuan tengok, kalau dekat Turki, dia ulama' ni banyak tentang wakaf ibtidak. Tadi kita sebut ulama' qiraat kan. Ini ulama' wakaf ibtidak. Kalau dekat Turki, Mashaf Turki, negara Turki, Mashaf dia start pada Fatihah sampai surah An-Nas. Dia ambil tanda wakaf tu semua berdasarkan Sajawandi. Ilal Wuquf. Maksud dia guna satu ulama' aja. Kalau macam kita kat Malaysia ni, tanda-tanda wakaf tengah ada sili, ada qili, ada mim, ada jim, ada titik 3 kan. Yang kita guna yang mana? Kan? Kita Malaysia ni,
kiblat kita, mashafnya ialah mashaf Madinah. Mujamma' Malik Fahad. Okey. Kemudian kita juga merujuk kepada kitab-kitab wakaf ibtidak yang cukup banyak. Antaranya inilah Ilal al-Wuquf. Jadi kita tengok sikit sampel. Contoh dia kata dekat sini. Dia kata dekat sini. Macam Bismillahirrahmanirrahim tu ayat yang pertama. Kemudian dia tulis dekat sini Al-Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini kalau dalam kitab Ilalul Wuquf itu biasa orang akan sebut surah Fatihah ni tempat wakaf dia yang sempurna ada berapa? Dia ada 3. Kalau dalam kitab Ilalul Wuquf ni kata Al-Alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, dia letak lam alif. Tuan-tuan perasan tak dia ada lam alif? Lam alif kadang-kadang atas, bukan Malaysia lah. Kalau macam Quran yang lama-lama dulu, atas tanda wakaf tu dia letak lam alif. Itu kan, tanda lam alif, tanda berhenti. Itu dia ikut, ada kaedah-kaedah yang dia pakai. Al-Alamin ni ada lam alif. Maksudnya dari sudut makna dia tak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, sini boleh wakaf. 1. Alhamdulillahirabbil alamin, dia sambung sebab cerita dia sambung. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim tu, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tu, dia masih cerita tentang ayat yang kedua. Sifat Allah Ar-Rahmanirrahim. Situ. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim tu juga tengok yang kedua ni. Dia letak lam alif juga. Ini ayat yang ketiga. Ar-Rahmanirrahim ni ayat yang ketiga. Kemudian sampai ke Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin. Bila sampai Malik Yaumiddin ni baru dia sempurna makna dia. Kat sini ada letak huruf ta. Ta ni maksud dia apa? Maksud dia mutlak. Jadi kalau dari sudut makna, surah Al-Fatihah tu wakaf yang paling cantik dekat Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin tu baru cantik, dia sempurna. Kalau ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, dia berkait dengan Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim berkait juga Malik Yaumiddin. So ayat 2, 3, 4 tu dia berkait. Sampai ayat yang keempat baru dia berhenti betul. Baru habis cerita tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita nak baca sambung, contoh kita nak baca sambung kan, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, kita boleh baca sambung. Paling cantik dia berhenti dekat Malik Yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Okey. Kalau kita berhenti situ dia cantik. Sempurna makna dia. Makna dia sempurna. Dia punya ikatan antara ayat yang sebelum dan selepas dia ada pemisah yang jelas. Situ. Disebut sebagai wakaf mutlak dekat situ. Di sisi Sajawandi. So ulama dia tu banyak. Sajawandi kat situ nama dia wakaf mutlak. Habis cerita tentang tu. Kemudian dia terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima ni juga dia stand alone. Dia surah Fatihah ni dibahagikan kepada 3 wakaf saja yang penting. Wakaf disebut sebagai wakaf mutlak. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in ni dia sempurna masuk dia. Maksudnya dia sudut penyembahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami menyembah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi makna dia sempurna dekat nasta'in. Itu yang kedua. Yang pertama tadi dekat ayat 4. Yang kedua nasta'in. Kemudian itu teruslah. Dia terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis terus sampai ujung tu yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim tu yang keenam ni dibuat lam alif. Yang keenam jangan, dia terus sambung sampai yang ketujuh. Ini an'amta 'alaihim yang pertama. Dia kata yang pertama ni jangan berhenti. Tak boleh berhenti juga. Maka dia berhenti pada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Jadi 3 tempat je yang besar. Ayat yang keempat, ayat yang kelima dan juga ayat yang ke-7. Dia maksudnya wakaf yang paling sempurna. Jadi dia bahagikan Fatihah tu pada 3 tempat. Itu satu kerangka. Maksudnya ulama yang namanya Sajawandi dalam Ilal
al-wuquf. Dia bahagikan gitu. Dia ada lagi banyak ulama-ulama yang lain. Ada Al-Ambari, An-Nuhas, Ad-Dani, Al-Ashmuni. Ashmuni, lepas ni kita akan tengok Al-Ashmuni, Al-Ambari, Ad-Dani, macam-macam lah ulama yang lain-lain. Okey, kita tengok yang ni pula. Ini antara yang kedua. Tadi Sajawandi dengan Ilal Wuquf. Yang kedua ni Al-Ashmuni. Al-Ashmuni nama lah, nama ulama. Nama dia Al-Ashmuni. Kitab dia namanya Manar Al-Huda. Yang ni juga menjadi rujukan utama kalau kita nak tengok berhenti wakaf pada setiap perkataan itu. Dia akan pecahkan. Dia sebut dekat sini yang jaiz. Dia kata, saya tak terjemah ni bahasa Melayu, dia bahasa Arab ni. Yang dikatakan wakaf yang harus. Wakaf yang harus. Dia kata sini, Alhamdulillah. Ni. Contohnya, kalau tuan-tuan nak baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia boleh berhenti. Dia kata wakaf jaiz, Alhamdulillah. Boleh. Nama dia jaiz dekat situ. Kalau orang tanya kitab mana, kita boleh kata kitab Al-Ashmuni. Adalah dia punya sumber rujukan dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Alamin, ni satu, ni dua. Ar-Rahman jangan berhenti, tak boleh. Dia berhenti dekat Ar-Rahim. Ar-Rahim ni juga harus. Ni yang ketiga. Iyyaka na'bud boleh berhenti. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu yang keempat. Apa hukum dia? Iyyaka na'bud tu, wakaf dia jaiz. Jaiz maksud dia harus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim yang kelima. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim yang pertama ni wakaf yang keenam. Harus juga jaiz hukum dia. Kemudian dia kata lakinnahu rasul ayat wa inna majazal waqfu 'alaiha 'ala wajhi tasamuh. Wala yang bagi waqfu 'ala al-akhir sawa'an nasbul ghairil. Alaihim ni dia ada dua. Alaihim yang pertama dengan alaihim yang kedua. Dia sebut sini alaihim yang kedua tu tak boleh berhenti. Dia kata wala yang bagi waqaf 'alal akhir. Alaihim yang kedua tu yang penting. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan berhenti yang kedua. Yang kedua tu tidak sempurna. Dia tak jadi jaiz dekat situ. Sebab dia terkait dengan sebelum dengan selepas dia. Okey. Kemudian dia sebutkan kat sini. Ini maksudnya tempat-tempat, ada 6 tempat yang nama wakafnya wakaf harus, wakaf jaiz. Kemudian ada 13 tempat. 13 tempat nama wakafnya ialah wakaf qabih. Qabih ni wakaf buruk. Dalam surah Fatihah aja 13 tempat. Apa yang pertama? Jangan berhenti alhamd kan? Alhamd lillahi rabbil alamin. Tak boleh. Itu wakaf yang qabih, wakaf yang buruk. Satu. Kemudian yang kedua, Malik Yaumiddin. Jangan berhenti Malik Yaumiddin. Kita tak buat pun sebenarnya. Kita tak buat wakaf macam tu kan. Tapi bila ulama dia bahas, dia bagi tahu, kalau kamu berhenti kat Malik tu boleh ke tak boleh? Tak, itu dia kata wakaf yang qabih, yang kedua. Sebab tak atas ni tadi jenis yang jaiz. Yang bawah ni jenis yang qabih. Qabih jenis yang buruk, ni yang kedua. Kemudian Malik Yaumiddin. Warab Ar-Rahman Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabb. Alhamdulillahi Rabb. Rabb tu dia tergantung. Ini juga yang disebut sebagai yang buruk. Yaum. Maliki yaum, kan? Maliki yaum. Yaum pun tak boleh berhenti. Ini wakaf yang buruk. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ada dua dalam surah Fatihah. Sama ada iya yang pertama ataupun iya yang kedua. Ini jenis wakaf yang qabih nama dia. Iyyak na'budu wa iyyak nasta'in. Tak boleh berhenti. Iyyak tu. Iyyaka tu tak boleh berhenti. Ni yang kelima dan juga keenam sebab dia ada dua tempat. Kemudian ihdinas siratal mustaqim kan. Kita tak boleh berhenti ihdina as-siratal mustaqim kan. Ihdina kita tak buat pun berhenti gitu. Tapi kalau ada yang berhenti itu nama dia wakaf
Waqaf qabih. Ini yang ketujuh. Kemudian perkataan sirat pula. Ihdinas sirat al-mustaqim. Situ juga tak boleh juga. Ni yang ke-8. Kemudian ayat yang ujung tu siratal lazi. Ayat yang ke-7. Ada sirat kan lagi kan situ. Sirat yang kedua. Itu pun tak boleh berhenti. Sirat allazina an'amta alaihim. Tak boleh. Ini yang ke-9. Sirat allazi. Kan dia lepas satu perkataan. Allazi ni yang ke-10. Kita tak boleh berhenti. Siratal lazin an'amta alaihim. Tak boleh. Itu waqaf yang qabih nama dia. Kemudian perkataan ghairi. Siratal lazina an'amta alaihim. Kita biasa ghairil maghdu kan. Kita nak berhenti pula. Siratal lazina an'amta alaihim ghair. Kita tak buat pun wakaf macam tu kan. Tapi situ dia jadi wakaf yang qabih. 11. Kemudian yang ke-12 al-maghdub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Kan? Maghdub ni pun tak boleh. Maghdub ghairil maghdubi 'alaihim. 'Alaihim ni yang ke-13. 'Alaihim yang kedua. 'Alaihim yang pertama boleh. 'Alaihim yang kedua. Itu disebut sebagai waqaf qabih. Jadi dalam surah Fatihah ada 13 tempat waqaf, nama dia waqaf qabih. Qabih ni masuk waqaf yang buruk. Tak boleh kita berhenti situ. Ada yang jaiz tadi. Jaiz ni ada 6. So kita tahu setiap per huruf, per perkataan yang diletak tanda waqaf. Berdasarkan kepada kitab Manar al-Huda. Ini biasa orang rujuk ni. Kitab-kitab utama dalam membahaskan tentang waqaf dan juga ibtidak. Macam mana nak waqaf lah. Okey. Ulama ni, dalam ulama kita belajar ilmu waqaf ibtidak ni, dia ada waqaf. Kalau kita nak cari kitab yang ibtidak ni bergantung pada makna. Dia ada yang boleh ibtidak terus, mula selepas perkataan, ada yang kena tarik sikit berapa perkataan sebelum dia, bergantung pada tempat. Okey, kita tengok sikit apa ni dikatakan takrif waqaf dan ibtidak. Yang ni garis panduan ni ada dalam mushaf kita kat Malaysia, yang Kementerian Dalam Negeri kata. Makna waqaf dari sudut bahasa ialah menahan. Waqaf itu menahan. Manakala dari sudut istilah pula ialah menghentikan suara pada kalimah sekadar kebiasaan bernapas dengan niat untuk meneruskan lagi bacaan. Ni kita garis bawahkan. Perkataan dengan niat untuk meneruskan lagi bacaan. Katakan waqaf. Waqaf dia tahan dari sudut istilah, kita berhentikan suara pada kalimah tertentu sekadar kebiasaan napas biasa dengan niat untuk meneruskan lagi bacaan. Tu umum gitu. Boleh jadi waqaf itu macam pada yang dekat bulat tu, contohnya ihdinas siratal mustaqim. Kita nak sambung kan? Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim. Kan dia tarik nafas sikit kan? Tu maksudnya itu bernapas yang biasa. Kan? Maksudnya diketahui ada tanda dia berhenti. Dia bukan tak bunyi lah. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, dia jadi macam saktah pula. Tak boleh. Dia kena macam nampak betul dia berhenti. Itu. Kemudian dia kata dengan niat untuk meneruskan bacaan. Memang dia nak sambung bacaan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti situ waqaf. Waqaf itu apa? Dia nak sambung lagi. Ghairil maghdu, bukannya siratal ladzina an'amta alaihim. Allahu akbar. Tu nak berhenti betul tak? Yang berhenti terus tu, itu namanya bukan waqaf. Itu namanya ialah qat'u. Dia beza. Qaf, ta, ain. Qat'un. Qat' ni dipotong. Qata'. Dia bukan berhenti, bukan waqaf nama dia. Nama dia qata'. Bila kita baca Quran sampai waladdallin kan. Yang tu qata' nama dia. Dia memang berhenti habis surah. Tak nak baca lagi dah kan. Itu nama dia qata', bukan waqaf. Sebab dia untuk berhenti dari membaca. Kalau waqaf dengan niat untuk meneruskan bacaan lagi. Itu beza sikit. Kadang-kadang kita ni
Kira semua sekali kita belasah rata sama, semua kira wakaf kan? Tak, dia ada beza. Wakaf dia nak sambung lagi, tapi berhenti terus nama dia qata'. Qata'u dia. Makna ibtidak pula dari sudut bahasa ialah memulakan azan. Ya. Okey, kita bagi laluan azan.
muslimin muslimat hadirin hadirat ni kasih sekalian ya. Kita ambilkan sikit lagi ni tentang wakaf dan ibtidak. Kemudian kalau ibtidak pula, makna ibtidak dari sudut bahasa ialah memulakan. Bila kita dah wakaf, kita nak ibtidak lah. Ibtidak maksudnya kita nak mulakan bacaan selepas itu. Wakaf berhenti, ibtidak nak mulakan bacaan lepas itu. Kata, manakala dari sudut istilah pula ialah memulakan bacaan pada kalimah tertentu selepas memberhentikan bacaan. Selepas dia berhentikan bacaan, kita nak mula balik baca, nama dia ibtidak. Dia wakaf, partner dia ibtidak. Kata. Prinsip asas para ulama, bagaimana prinsip yang ditentukan oleh ulama dalam menentukan wakaf dan juga ibtidak. Nak berhenti, nak mula, bagaimana? Apa prinsip dia? Yang pertama, wakaf ialah memutuskan bacaan dengan kadar biasa bernapas dengan niat meneruskan bacaan ketika itu juga. Macam tadilah dia kata, takrif wakaf tadi. Memutuskan bacaan dengan kadar biasa bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Kan tengah-tengah ada kan, ada napas. Itu dia katakan napas yang biasa. Jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Tak, itu dia jadi saktah. Dia jadi saktah. Wajah saktah. Wajah saktah ni tak ada antara dua ayat. Kan? Kalau kita nak berhenti, kalau baca wasal terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tarik sikit kan? Baru betul dari sudut bacaan. Sama ada kita baca jadi imam, baca kuat ke, ataupun kita baca slow. Biasanya solat zuhur lah, zuhur asar kita baca slow kan. Kalau imam, kalau makmum kita baca slow. Jadi bacaan kita tu pastikan betul. Kalau kita nak baca ni untuk kesempurnaan bacaan lah, kita nak solat kan. Kalau kita nak baca, katakan kita nak laju, baca sambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan? Tapi kalau kita rasa nak baca pelan, slow, relax. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia ada tengah tu, dia ada napas yang biasa. Bukan wajib napas lah tu. Bernapas tu bukan wajib. Tak. Ini bila ulama dia letakkan kadar, dia kata kadar biasa bernapas. Maksudnya sengkang waktu itu kadar biasa bernapas kan. Yang mana boleh difahami oleh orang yang dengar, dia berhenti kan. Maksudnya mudahnya dia bernapas yang biasa. Itu takrif dan kita Arab disebut gitu Satu, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, kalau ibtidak ialah memulakan bacaan selepas berhenti seketika. Itu macam tadi dia masukkan. Yang ketiga, asal bacaan Quran adalah secara bersambung dan wakaf berlaku dengan sebab tertentu. Dia bacaan Quran ni dalam kitab, dalam bait-bait syair, ulama-ulama yang membahaskan tentang ilmu bacaan Quran ini, asal bacaan Quran ini adalah secara bersambung, disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Sebab tulisan tu dia memang boleh sambung. Asal dia bersambung. Dia kata. Kemudian wakaf berlaku dengan sebab tertentu. Berhenti itu dengan ada sebab dia berhenti. Sebab apa dia berhenti? Sebab satu, memang Nabi berhenti, maka dia jadi wakaf yang bulat tu kan. Kemudian kalau tengah ayat dia berhenti, dia letak mim kecil. Nanti kita akan bahaskan mim. Kalau mim kecil tu wakaf lazim. Sebab dia berhenti, sebab situ ada sempurna makna. Maknanya, potongannya, bahasa semua sempurna, letak wakaf lazim. Kadang dia letak qili. Qili tu wakaf aula. Maksudnya dia letak qaf lam ya kan. Maksudnya wakaf yang sempurna. Kalau sili pula wasal aula. Wasal lagi sempurna. Jadi ada tanda-tanda itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang ketiga C tadi. Yang keempat seseorang tidak akan memahami makna wakaf
dengan sempurna melainkan dengan mempelajari ilmu wakaf dan juga ibtidak. Prinsip yang keempat. Maksudnya kita ni tidak akan memahami bagaimana cara untuk wakaf dengan sempurna melainkan kita mempelajari dia ada satu disiplin ilmu yang namanya wakaf dan ibtidak. Contoh tadi saya bawa tadi. Inilah contoh dia. Yang ni, ini contoh nak belajar ilmu wakaf ibtidak. Boleh tak kata ke maghdub nak berhenti kan? Kena belajar benda ni baru kita tahu ilmu, disiplin ilmu wakaf ibtidak. Kan? Dekat sini ada ulama kitab-kitab bincang wakaf ibtidak dia. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, ilmu wakaf dan ibtidak berkait rapat dengan ilmu tafsir. Dia wakaf ibtidak ni sebab dia bukan daripada Nabi yang di tengah-tengah ayat berhenti tu, maka dia sangat bergantung kepada ilmu tafsir, pentafsiran, ilmu qiraat, bergantung wajah-wajah qiraat, ilmu bahasa dari sudut bahasa Arab, makna dia sempurna ke tidak ke, kemudian juga bergantung kepada yang berkaitan dengan ilmu syariah tentang hukum hakam. Dia sangat terkait sebab dia sangat bergantung pada makna. Itu yang yang kelima. Contoh kan yang saya bercontoh, fawailul lil musallin kan, fawailul musallin tu dia ada tanda wakaf kan. Tetapi fawailul lil musallin makna dia seolah tergantung kan, sedangkan ada tanda wakaf situ. Macam mana boleh ada tanda wakaf pada fawailul lil musallin sedangkan makna dia tergantung? Kan kita biasa baca fawailul lil musallin allazina hum an salatihim kan. Kalau orang belajar tajwid dia akan situ dia tu sambung. Dari sudut ilmu bacaan, ilmu fawasil yang saya dah bincang tadi, memang sahabat ulama ambil bacaan pada Nabi tu berhenti kat situ. Tadi kita ada namanya ulama Maki, Basri, Kufi, semua ulama tak ada khilaf. Fawailil musallin memang ada tanda wakaf situ. Itu dari sudut ilmu fawasil. Memang kena berhenti situ. Adalah hujah-hujah ulama dia. Tapi maksudnya yang dibaca, mereka ambil sanad. Wakaf yang ada bulat-bulat tu, dia wakaf sunnah. Wakaf sunnah. Nabi mau wakaf kat situ. Cuma bila ulama wakaf dan ibtidak ni bahas balik. Dia bahas balik, fawailil musallin kalau berhenti sini, makna macam tergantung. Kan? Jadi dia sambung. Itu ulama bahas. Dari sudut yang sunnahnya itu, wakaf tu ada perbahasan dia di situ. Itu yang kelima. Yang keenam dia kata ilmu wakaf adalah tauqifi ijtihadi. Ilmu jenis wakaf berhenti ni dia tauqifi ijtihadi. Dia melibatkan ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama, iaitu ulama bersepakat dalam menentukan kaedah wakaf tetapi berbeza dalam menentukan tempat wakaf. Mereka sepakat kata dalam menentukan cara wakaf tu sepakat, tetapi tempat berbeza. Berbeza dalam menentukan tempat wakaf. Sebab itu kalau kita tengok Quran yang lama-lama tu, dia ada yang ni tulis macam Mujamma' Malik Fahad pun dia dah ada 3 version dah dia keluar. Dulu dia letak qili, sekarang ni keluar yang baru dia letak sili pula. Dulu ada lam alif, sekarang dah tak ada lam alif. Tuan-tuan beli Quran baru. Dulu ada 63 tempat lam alif dalam Quran tu. Dan satu Quran ada 63 tempat. Sekarang ni semua lam alif dia buang. Kan? Tanda-tanda tu dia buang. Sebab benda tu apa? Itu yang dia katakan sebagai tauqifi ijtihadi. Ulama-ulama dia ijtihad, mengatakan bersetuju ada tanda wakaf, tapi tempatnya itu dia merupakan ijtihad para ulama berbeza. Itu yang keenam. Yang ketujuh dia katakan sini, prinsip yang ketujuh, tidak ada dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai wakaf wajib ataupun wakaf yang haram. Tak ada namanya wakaf. Ada tempat kita kena wajib berhenti, tak ada nama dia wakaf. Wakaf wajib ni tak ada. Ataupun tak ada juga nama dia wakaf haram. Tetapi wakaf itu merujuk kepada makna yang sempurna dan bahasa yang betul. Dia merujuk kepada makna yang sempurna dan juga bahasa yang betul. Ini ada 7 prinsip asas bagaimana nak menentukan wakaf dan juga ibtidak itu. Okey. So kita berhenti kat situ, nanti lepas raya kita sambunglah
dia ada prinsip dia yang seterusnya, ada kategori wakaf ikhtiyari, itirari, intizari. Ini semua wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qabih. Banyak lagi boleh kita bahaskan insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang lepas raya lah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyyan wa la matrura wa la mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.